Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Jasnur. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tiga iaitu penyelidikan serta kajian dalam sains dan teknologi mungkin membawa manfaat dan kemajuan. Namun ia juga seolah-olah selari dengan bertambahnya kematian dan kemusnahan. Adakah kita patut menghentikan sains? Kupaskan. Dalam tajuk ini kami akan kupaskan adakah kita patut menghentikan sains ataupun tidak. Objektif pertama, penting apabila teknologi dunia yang akan sentiasa membangun memerlukan pendidik masa depan untuk menguasai kemahiran ini untuk menyelesaikan satu masalah atau menghubungkan ilmu yang telah sedia ada dengan penemuan baru. Yang kedua pula, pemahaman terhadap etika dan falsafah yang dibawa oleh sains adalah sepatutnya menjadi pengetahuan asas bagi setiap ahli sains masa depan untuk menggunakan sains dan teknologi ke arah yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga pula, penting kerana sejarah dapat menjadi bukti perkembangan yang berlaku di sekeliling manusia dan bagaimana setiap kejadian itu mempengaruhi kehidupan manusia. Yang keempat pula, kemajuan yang sedia ada pada masa kini adalah bukti sains dan teknologi saling bergantung antara satu sama lain dan juga menyumbang kepada kemudahan ke atas kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nabila binti Mustafa. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana perkembangan sains dan teknologi mampu mempengaruhi kehidupan manusia zaman kini. Terdapat beberapa bidang yang terlibat dengan perkembangan sains dan teknologi seperti komunikasi, pendidikan, perubatan dan pengangkutan. Seterusnya kita masuk kepada komunikasi. Komunikasi berperanan sebagai perbuatan yang berbentuk interaksi, perhubungan atau pertukaran idea maupun pendapat dan kelangsungan informasi yang dapat dicapai sama ada secara talian ataupun bersemuka. Dengan adanya kemajuan ini, maka dapat memudahkan sistem perhubungan seseorang individu ataupun sekelompok orang tanpa sebarang batas. Contohnya, tidak dihalangi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, gravitasi ataupun kecepatan. Justru itu, banyak sekali perubahan yang dapat kita lihat yang terjadi dalam bidang komunikasi ini. Bermula dari era hanya secara sederhana yang menggunakan surat kepada media elektronik. Perubahan ini dinamakan sebagai revolusi komunikasi. Peningkatan dan revolusi teknologi komunikasi kini bahkan sahaja memberi kesan kepada teori ilmu komunikasi, bahkan teknologi komunikasi itu sendiri. Teknologi yang kita masukkan ini ialah penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia. Buktinya ialah pada tahun 1950-an, seseorang yang bernama John Arkwright dari Bell Laboratories dapat menunjukkan bahawa kita mampu berkomunikasi dengan objek di angkasa. Dia melakukan ini dengan menggunakan satelit yang dipanggil Echo dan Telstar. Seterusnya, diikuti dengan Sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1957 dan pada tahun 1963 pula munculnya satelit komunikasi pertama iaitu Syncom-2. Tidak dilupakan juga teknologi komputer yang sememangnya digunakan di setiap pelosok dunia. Dengan menggunakan komputer, kita dapat menyambung ke rangkaian internet dan di situ kita mampu berkomunikasi antara satu sama lain, berhubung dan melakukan pelbagai perkara yang baharu. Seperti yang kita tahu, kemampuan komputer sangatlah luar biasa yang mampu menamakannya sebagai artificial brain. Komputer pertama yang diperkenalkan ialah ENIAC pada tahun 1946. Ianya adalah sejenis komputer khas yang menggunakan elektrik. Komputer ini diperkenalkan oleh 3 orang saintis iaitu Jefferson Escott Jr., John W. Manchley dan Brainerd di Universiti Pennsylvania. Bagi pendidikan pula, ia memberikan peranan yang sangat penting sebagai satu saluran untuk menimba ilmu pengetahuan justru dapat membangunkan daya intelek dan keyakinan diri manusia yang dapat diperolehi melalui pengalaman ataupun kita panggil sebagai cerapan panca indera yang memberi kesan kepada pemikiran manusia. Dengan kata lain, pendidikan juga mampu membangunkan semua potensi yang ada dalam diri, merangkumi fondasi akal, jasmani atau perilaku dan rohani. Malahan dapat meningkatkan juga daya intelek, kemahiran dan kepekaan diri kita kepada persekitaran. Sukacitanya juga bahawa hasil-hasil teknologi telah lama dimanfaatkan dalam bidang pendidikan ini. Antaranya ialah media komputer, telefon bimbit dan mesin mencetak. Gabungan teknologi dalam proses pembelajaran menyokong usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dengan ini dapat memberi usaha untuk membentuk cara pembelajaran yang lebih efektif dan efisien kepada para pelajar. Ia juga dapat mewujudkan para pelajar yang berfikiran secara kreatif dan inovatif. Ini terbukti dengan adanya sistem pembelajaran atas talian iaitu e-learning system yang semakin luas. Kita mampu menuntut ilmu walau di mana tempat kita berada yang hanya bergantung pada rangkaian jaringan internet. Selain itu, pelajar-pelajar institusi juga didedahkan dengan portal-portal yang mengandungi pelbagai maklumat yang juga mudah diakses untuk membantu proses pembelajaran mereka.
Contohnya portal pelajar, perpustakaan dan fakulti. Sistem ini kita panggil sebagai sharing resource. Perubatan adalah ilmu sains yang berhubung dengan pemeliharaan kesihatan, rawatan dan pencegahan penyakit. Perkembangan sains dalam bidang perubatan juga adalah didorong oleh sifat yang nyata manusia sendiri tentang satu fenomena. Contohnya sejarah penyebaran penyakit smallpox yang mendorong pada penghasilan vaksin sehingga hari ini. Pendekatan yang diambil pada ketika itu adalah dengan menggunakan kaedah variolasi. Walau bagaimanapun, variolasi tak dapat sepenuhnya menangani wabak smallpox yang punya kesan sampingan terhadap pesakit. Jadi pada tahun 1774, Benjamin Justice membuat pematian dan menyimpulkan bahawa cowpox boleh menjadi imun kepada penyakit smallpox, lalu menjalankan vaksin ciptaannya kepada isteri dan kedua anak lakinya. Edward Jenner mengambil langkah untuk mengkaji dan menerbit buku tentang eksperimen dan pematiannya dengan harapan cowpox dapat digunakan sebagai vaksin. Jadi setelah susah payah melengkapkan penemuannya, akhirnya vaksin yang dibuat oleh Edward Jenner ini tersebar luas di England. Menghentikan sains akan memberi kesan negatif yang besar terhadap perubatan dan juga manusia. Sekiranya wabak baru berlaku akibat daripada evolusi satu penyakit dengan teknologi semasa yang tidak niat taraf dalam tempoh yang lama, kekurangan peralatan penyelidikan akan memakan masa dan bantukan proses penghasilan penawar bagi penyakit baru. Sejauh situ menyebabkan lebih banyak kematian. Di samping itu, jangka hayat manusia dari masa ke semasa akan berkurangan kerana tiadanya kemajuan dalam pembuatan ubat untuk mengatasi penyakit baru dan tiada alternatif perubatan teknologi seperti rawatan kanser menggunakan mesin yang memudahkan manusia serta menyelamatkan pesakit kanser. Selain itu, menghentikan sains boleh merencatkan perkembangan ilmu pengetahuan tentang perubatan kepada generasi akan datang. Jadi secara tidak langsung melahirkan generasi yang tak mempunyai minat untuk mempelajari sesuatu dan mempunyai tahap pengetahuan yang rendah akan kebanyakan hal-hal yang ada di sekeliling manusia. Bukti yang dapat kita lihat adalah antaranya dengan penghasilan vaksin COVID-19 dengan bantuan teknologi mRNA yang baru pada ketika itu yang penghasilannya hanya mengambil masa setahun untuk diberikan dan disebarkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan perkembangan teknologi dengan adanya sains dapat mempercepatkan satu proses dan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada teka ubat. Seterusnya, peralatan canggih seperti pil pintar, pil cam yang menggunakan teknologi nano untuk pemeriksaan usus dan juga alat rehabilitasi pemulihan yang menggunakan teknologi robotik untuk memberi sokongan kepada orang yang lumpuh ataupun lemah anggota badan akibat kecederaan atau penyakit. Isi yang terakhir adalah pengangkutan. Pengangkutan boleh didefinisikan sebagai pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemajuan teknologi telah merealisasikan bukan sahaja pemindahan barang dengan mudah, malah manusia juga boleh dibawa ke satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan cepat. Sejarah pengangkutan boleh dengan hanya bergantung pada otot manusia dan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan berjalan kaki atau bergantung pada otot haiwan seperti kuda, lembu dan unta dengan menunggangnya. Sebelum wujudnya roda pada kenderaan, tempat yang digunakan untuk meletak barang adalah dengan menggunakan kerangka kayu tanpa roda yang dikenali sebagai travois. Disebabkan daya geseran yang tinggi pada permukaan tanah, cara ini dianggap kurang efisien. Sedikit demi sedikit, sains membantu evolusi roda serta kenderaan daripada menggunakan tenaga haiwan kepada penggunaan enjin yang membolehkan manusia sampai ke destinasi. Dalam pada itu, sistem pengangkutan juga akan terkesan sekiranya sains dihentikan. Pengangkutan yang canggih sedia ada pada masa kini seperti kereta, motosikal dan lori menggunakan minyak petrol sebagai tenaga untuk kenderaan bergerak. Tanpa sains, minyak petrol yang dihasilkan dengan bantuan ilmu kimia dan teknologi kejuruteraan tidak lagi dapat diproses untuk kegunaan kenderaan. Manusia terpaksa menggunakan kaedah lama untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kesan daripada hal ini juga menyebabkan manusia tak dapat tiba ke destinasi pada waktu yang singkat sekiranya berlaku kecemasan. Di samping itu, pengangkutan telah memainkan peranan penting dalam menaikkan ekonomi sebuah tempat seperti pengangkutan barang ke dalam dan ke luar negara bagi tujuan perniagaan. Jadi, menghentikan sains akan menghadkan perluasan dalam bidang perniagaan dan ekonomi di sebuah tempat. Bukti dari segi pengangkutan yang dapat dilihat adalah kereta api magnet daripada negara China yang mempunyai kelajuan sehingga 600 km sejam. Akhbar Berita Harian mengungkapkan bahawa kereta api tersebut mampu menjimatkan masa 2 jam berbanding jarak perjalanan asal daripada Beijing ke Shanghai yang mengambil masa lebih kurang 5 jam sekiranya menggunakan kereta api laju biasa. Seterusnya, kenderaan masa kini telah dinaik taraf dengan beberapa ciri keselamatan seperti sistem brek kecemasan automatik sekiranya berlaku hilang kawalan semasa memandu, dan untuk kereta yang berteknologi tinggi terdapat sistem komunikasi kenderaan ke kenderaan yang berfungsi untuk memberi amaran bunyi kepada pemandu sekiranya ada kenderaan lain di titik buta pemandu menghampiri kenderaan pemandu tersebut. Naik taraf yang dilakukan ini perlu untuk menjaga keselamatan pengguna sesuai dengan peredaran semasa yang lebih mencabar dengan timbul permasalahan yang baru yang dapat mengancam kesejahteraan manusia. Kesimpulannya ialah kita perlulah memandang sains pada sudut yang positif kerana sedarlah bahawa keburukannya itu berpunca dari diri kita sendiri sebagai pengguna dan penuntutnya. Sama ada kita sedar ataupun tidak, cara hidup manusia banyak berubah kerana sains dan teknologi. Tambahan lagi, sains dan teknologi sentiasa berubah dan menjadi perkara yang lebih baik untuk orang ramai. Maka jika kita menghentikan sains, bermaksud kita menghalang manusia dari evolusi ataupun berubah kepada yang lebih baik dan secara tidak langsung menjamin kehidupan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.